Asatizah kita ni duk bercakap, asatizah kita ni duk lawan. Kita berdepan dengan risiko. Betul. Ada kawan kita yang pergi ada yang diserang pun di rumah. Pengikut-pengikut dia pergi serang ke rumah malam-malam. Panggil keluar. Sampai takut jugalah kawan kita ni sebab dia ada keluarga. Hanya semata-mata nak bela Tok Syekh dia. Petua-petua yang pelik-pelik ni, masalah yang duk jadi problem ni, pasal yang ajak ni pun bukan sebarangan orang, bukan orang biasa-biasa. Tulis di motor tak bagi hilang 786, bukan orang jual pun balik, orang agama juga yang ajak. Ni baru ni saya dapat satu video, mungkin kita boleh amal pakat-pakat lah. Ni tenaga batin. Tuan-tuan nak dengar tak tenaga batin? Macam mana nak bagi kuat tenaga batin? Orang Melayu dengan tenaga batin tidur boleh bangkit. Semangat dia nak tahu tu, kan? Yang ajak video tu pula orang agama. Jadi masyarakat tengok takkan tak betul. Kan? Ini mungkin menambahkan kekeliruan dan menjadi sebab lah kerana dipetua oleh orang yang membawa imej agama. Jadi Tuan Zaimi kena jawab dengan beranilah, kan? Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Rizal. Baik, anda nak sambung sikit apa yang Datuk Mufti sebut tadi berkenaan dengan asas agama, iaitu bila kita menyebutkan tentang Islam ni, pastinya Allah dan Rasul. Dan bila kita tengok di dalam dalil-dalil syar'i, Islam ni bila dia datang, dia nak membetulkan cara fikir manusia supaya menjadi cerdik, supaya menjadi bijak. Sebab itu di antara perkara yang dimusuhi oleh agama Islam daripada awal penciptaan Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Sebab apa syirik itu zalim? Sebab apa syirik itu Allah Ta'ala tak ampun? Kerana ia menafikan fungsi akal. Akal kata benda ni makhluk, engkau cipta. Kan ada dalam riwayat Bukhari, kan, lupa dah nama tabi'in tu. Dia kata dulu kami duk buat pasir-pasir, kami letakkan susu kambing di atas dia sampai dia jadi likat, sampai dia jadi keras pasir tu. Lepas tu kami pergi sembah dia, kan. Jadi maksudnya apa dia? Maksudnya apa saja yang boleh menafikan fungsi akal, yang membodohkan fungsi akal, terutamanya syirik, Islam tidak benarkan. Bahkan menganggap ini adalah sesuatu perkara yang meruntuhkan amalan-amalan yang pernah berlaku sebelum ni. Dan siapa yang mati di atas syirik, habislah kehidupan dia di akhirat, memang tidak ada habuan yang baik untuk dia. Kerana apa? Mematikan, memandulkan fungsi akal. Bahkan semua perkara yang boleh membawa kepada syirik juga Islam larang. Patung, walaupun mungkin tak bawa, dia kata saya tengok patung tak ada apa Ustaz, tapi patung selain daripada patung budak-budak tidak dibenarkan di dalam agama kerana bimbang ia boleh membawa kepadanya. Islam tidak membenarkan salat menghadap kubur. Sebab apa? Sebab ini semua boleh membawa kepada manusia nak tengok, dia sembahyang depan kubur, kubur ni mesti ada fadilat. Sedangkan mungkin dia solat tu sebab tak ada tempat lain nak solat, maka tidak dibenarkan. Mungkin dia tak ada i'tiqad kelebihan apa-apa, tapi tak dibenarkan kerana boleh membawa kepada sangkaan-sangkaan yang khurafat seperti yang kita bincangkan pada malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tengok dalam hadis, Nabi SAW membatalkan kepercayaan karut yang dipercayai oleh orang jahiliyah. Nabi SAW sebut la adwa wala tiyarah. Nabi SAW membatalkan semua benda-benda yang dipercayai yang tidak ada asalnya. Nabi kata tidak ada jangkitan dengan sendirinya seperti mana yang orang Arab faham, tanpa izin Allah. Wala tiyarah, tidak ada kepercayaan sial. Kerana orang Arab zaman dulu bila nak musafir tengok burung, tatayur dia panggil, kan, tengok burung lalu belah kanan, ini petanda baik, burung lalu belah kiri, ini petanda buruk. Dalam hadis yang lain Nabi kata aqirrut tayra ala makinatiha, biarkan burung itu berada di sarangnya. Kita pun pelik, siapa nak Nabi suruh biarkan burung? Sebab hadis ni ada dia punya sebab urut, ada dia punya punca. Kenapa Nabi sebut benda ni? Kerana orang Arab bila nak pergi musafir tengok burung. Kalau ada burung dia akan tengok belah kanan ke belah kiri, kan.
Kalau tak ada burung, dia akan pergi goncang sarang burung. Dia pergi cari sarang burung tu, dia goncang, tengok terbang belah mana. Nabi SAW membatalkan kepercayaan ni. Dan dalam hadis juga Nabi SAW membatalkan kepercayaan kepada bomoh dan tukang tilik. Nabi kata, man ata kahinan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu arba'ina laylah atau kama qala. Nabi kata, siapa yang pergi jumpa tukang tilik, bomoh, pergi tanya dia tentang sesuatu, tak diterima ibadat dia ataupun salat dia selama 40 malam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, dalam riwayat yang lain Nabi kata, man ata arrafan aw kahina fayusaddiquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad atau kama qala. Sesiapa yang pergi jumpa tukang tilik, pergi jumpa bomoh, membenarkan apa yang dia cakap, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad. Maksudnya benda-benda ni bila kita tengok balik, ia membawa kepada satu makna. Nabi SAW suruh kita berfikir dengan waras. Akal kamu gunakan. Kalau betul tukang tilik tu boleh menilik, dia akan tilik dulu nasib dia. Dia akan tilik dulu nasib dia. Dulu saya waktu sebelum pergi buat PhD dulu, ikut jalan lama. Saya duduk Kuala Lumpur, berulang tiap hari ke Tanjung Malim. Jadi masa dekat Kuala Kubu tu ada depan stesen minyak Shell dekat Kuala Kubu tu, depan dia seberang jalan tu ada satu payung. Dia letak khidmat, telik tangan tengok masa depan. Tapi adalah orang datang pergi tengok kan. Kalau dia guna akal dia, dah tentu dia akan fikir, kalau kau boleh telik tangan aku, kenapa kau tak telik tangan kau sendiri? Supaya menjadi kaya kan, supaya jadi orang yang berkuasa. Jadi ini benda yang diajar oleh Nabi SAW supaya kita menggunakan akal, pemikiran yang sihat, supaya tak menjadi manusia yang percaya pada benda yang tak sepatutnya dipercayai oleh orang yang bijak. So bila kita tengok kadang-kadang penceramah yang ada, bukan kita kata kita baik, kita pun ada silap di mana-mana, tapi kita cuba nak menjadi yang terbaik. So, buat study dulu. Apa orang kata, bacalah dulu, semaklah dulu sebelum nak berkuliah ni. Nampak saya tulis kan, tulis kat ni, Prof. Basri pun tulis kat tu dalam poket dia, menunjukkan kami ni ada juga buat sedikit ulang kaji. Buat ulang kaji sikit, nak cakap apa, nak baca dalil apa. Sebab apa? Sebab agama ni bukan kita punya. Agama ni ada asal dia yang mesti dipelihara. Kalau semua orang nak bercakap apa yang dia punya, maka originality of Islam itu akan tertanam, akan hilang. Tengok ceramah, tunjuk gambar ayam, keluar ayam. Pelik ni. Tapi ada orang percaya. Kan? Tapi mungkin ada kawan-kawan kita duk kata, dia kata, Ustaz, ramai Ustaz, baru-baru. Dia sekali live je 10,000. Saya kata, memanglah, sebab cerita-cerita yang pelik ni orang sukalah dengar. Kalau nak kira kuliah dia dengan Spiderman punya movie box office. Kita bukan nak banding yang tu. Memang betul kuliah orang-orang yang berceramah menggunakan qala Allah wa qala Rasul ini berat. Sebab kena analisa, kena cerna maklumat, berat. Tak semua orang minat. Tapi kita kena buat. Kerana paling tidak kita memberikan satu option kepada orang. Yang ni yang Allah kata, yang ni yang Rasul kata. Yang tu tak betul lah, yang tu tak ada asal. Nak pergi dengar lah. Tapi ia tak membawa kepada apa-apa makna untuk akhirat kamu. Jadi sebab itu banyak sangat duk cerita benda-benda khurafat tanpa memberitahu dalilnya, tanpa menyatakan kebatilannya, akhirnya membawa manusia kepada bukan hanya sekadar tak mau ambil peduli tentang dalil, seperti mana Datuk Mufti sebut tadi, tak nak ambil peduli pasal dalil, bahkan mungkin sampai menghina dalil. Kadang-kadang sampai menghina apa yang disebut dalam hadis pun. Ini bahaya. Contoh, tadi saya post pasal Perlis lah, saya pergi tengok awan kapet tadi kan. Teruja jugalah, sebelum ni saya pergi tengok kat Toraja je. Jauh pergi, rupanya kat sini pun ada. Baru tahulah. Buang duit je pergi kat Sulawesi sana nak pergi tengok awan kapet kan. Okey. Saya letak dekat Facebook sekadar nak promosi negeri Perlis ni. Adalah hamba Allah ni ditulis, dia kata, doktor, pergi Perlis jalan kaki ke? Naik kereta kan bid'ah?
Tuan-tuan, kita, iyalah mungkin kita akan ketawa bila baca, melihat kebodohan dia. Tetapi ini macam mana satu orang manusia yang mengaku Allah itu Tuhan dia, yang mengaku Nabi itu Rasul dia, yang membaca hadis berkenaan dengan bahaya bid'ah, tiba-tiba boleh buat melawak tentang apa yang Nabi SAW benci. Kita sayang satu orang, sayang bini contohnya, bini tak suka kita sebut benda tu, benci, tak suka. Adakah kita nak sebut benda-benda tu di depan bini kita? Kita sayang kat Nabi. Maulid buat bukan setiap tahun, setiap minggu buat maulid sekarang ni. Puak-puak, ada sebahagian puak maulid buat setiap minggu, sayang kat Nabi kononnya. Tapi bila kita cerita, bila kita dipermain-mainkan satu benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis, sampai akhirnya istilah bid'ah ni, siapa yang sebut nampak macam tak betul. Istilah dalil ni, siapa yang sebut nampak macam terlalu, orang kata apa, tak sedar diri kan. Sampai ada seorang ustaz kata, kalau nak tahu, orang awam nak tahu pasal dalil, dia tanya pula, dalil apa maksud? Apa ta'rif dalil lughatan wa istilahan? Jangan macam tu. Orang bila tanya dalil, sebahagiannya kerana memang betul-betul dia nak belajar. Dia ambil penting tentang agama dia, dan dia nak dengar kalam Allah dan kalam Rasulnya. Dia nak faham sesuatu isu. Saya bukan nak nafikan kebenaran taklid pada orang awam. Orang awam dibenarkan taklid, iaitu ikut tanpa tahu dalil, dibenarkan, bukan diwajibkan. Tapi kalau dia nak tahu dalil, bagi tahulah dia. Kenapa pula kita nak kata kau sedar dirilah sikit? Sampai siap bawa lagi kisah, tanya kat Tok Syekh mana dalil, Tok Syekh baca apa? Baca sanad-sanad, lepas tu dia kata kau kenal ke? Tak kenal. Itu sebenarnya orang kampung aku. Kau memang tak kenal pun. Sanggup menipu tentang dalil daripada nak bagi tahu dalil yang sebenar. Punya mangkuknya Tok Syekh. Kalau ada Tok Syekh macam ni, tuan-tuan jangan ambil lah. Kita tanya dalil, boleh sebut dalil, dia pergi sebut benda yang bohong. Sanggup bohong semata-mata tak nak bagi tahu dalil pada orang awam. Malang manusia kalau ada guru yang macam ni. Hina dalil ataupun merendah-rendahkan dalil. Ini satu benda yang bahaya, yang kalau kita biarkan, kita boleh biarkan duk diam, tak ada buat apa kan. Biarlah dia glamour kan, kita lawan dia kerang, kita pula kena maki. Saya kena maki. Tengok dalam saya punya inbox, siapa yang jadi apa, yang tengok saya punya post, yang saya jadi follower saya page, saya ada nak pijak muka saya lah, semata-mata kerana saya menegur kesilapan tok guru dia. Tak ada masalah, nak pijak muka saya pun tak ada masalah, okey je kalau nak pijak. Saya pun bukan kuat sangat, tapi nak bagi tahu, kadang-kadang manusia tak ada pun penghormatan pada dalil, tak ada pun penghormatan, nak membesarkan, nak mengagungkan. Sebab tu dia orang rasa kalau sebut pun orang awam tak payah tahulah. Sebab apa? Tak ada perasaan mengagungkan. Dia nak tahu satu benda yang berharga, saya nak bagi tahulah. Kecuali lah kalau dia minta tu dalam keadaan dia bukan ikhlas. Ada juga yang kadang-kadang minta dalil ni tak ikhlas. Itu bincang lain lah. Tapi kalau dia minta elok-elok, dia cakap elok-elok, bagilah. Pasal apa kita nak kata yang ni engkau kena sedar dirilah apalah. Engkau pun dulu orang awam juga. Kita semua ni asalnya orang awam juga. Bukan lahir-lahir terus jadi alim, kan? Bukan lahir-lahir terus jadi ustaz, cakap bahasa Arab. Kita makan sambil belajar juga, macam Prof. Basri sebut. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang pertama. Kalau kita tak buat, membahayakan, akan menjadikan orang tak hormat pada dalil, jauh pada dalil, dan menghilangkan daya fikir kritis. Dalam bab sains kita kritis, dalam bab politik kita kritis, tapi masuk bab agama kita terima je apa yang orang sebut. Nak tanya sikit pun takut kena marah. Tak boleh, kita tak boleh benda ni berlaku. Kita tak boleh biarkan benda ni berlaku. Kita mesti tanya daripada mana asalnya, daripada mana dalilnya. Kalau tak, itu datang daripada ustaz lah. Saya bukan nak dengar ustaz punya ceramah semata-mata, saya nak dengar apa yang Allah dan Rasulnya cakap. Kemudian tuan-tuan, akhirnya dia akan membawa juga kepada agama ni jadi bahan lekehan orang. Tuan-tuan bayang, tengoklah kalau dengar cerita-cerita yang datang kan. Kadang-kadang kita pun nak terketawa. Baca doa ni, tapi kena baca sebelum naik kereta. Kalau baca ni, dia akan jadi sepantas kilat. jadi aksiden pula kan. Saya dengar pun saya kata macam teruknya kan. Takkan baca zikir ni boleh membahayakan kita pula.
Baca bismillah umpamanya, adakah membahayakan diri kita boleh jadi aksiden hanya semata-mata kerana bismillah? Tak. Ini satu ajaran yang saya pun tak tahu datang daripada mana. Tapi baca hak Nabi punya aksiden, baca hak dia punya, okey, selamat. Ini bahaya kan. Ini yang kita kata, kenapa otoriti tidak bertindak? Kadang-kadang saya pun jadi soalan pada saya, kenapa otoriti tak bertindak lagi? Punya banyak kekarutan, kepelikan, orang duk bantah, tapi tak ada apa. Cuba bayangkan kalau saya yang sebut benda tu. Cuba bayangkan kalau saya yang sebut benda tu. Saya ingat tak cukup tanah dia cari saya. Kan? Kita bukan apa, kita nak bertindak, bagi tahu kepada orang sekarang ni tengah serabut. Yang cakap ni orang yang tak ada otoriti. Orang yang tak ada otoriti, orang yang bukan otoriti agama kan. Tapi mujur alhamdulillah mufti kita cakap. Kan? Adalah sebahagian asatizah yang lain pun bercakap, tapi sebenarnya bukan daripada aliran yang sama, bukan daripada aliran salafi saja, tetapi daripada aliran yang Asy'ariyah juga bercakap. Tapi otoriti negeri perlu bercakap juga selain daripada perleh untuk menjaga agama ni. Kalau tak, orang duk ikut dia, dan akhirnya tuan-tuan, dia juga akan menyebabkan kita membesarkan sesuatu yang tak patut pun untuk dibesarkan. Kan duk baca tentang kisah capal naik sampai ke arash, tak capal ni hadis yang palsu, cerita-cerita yang tidak ada asal, akhirnya diagungkan. Saya ada satu paper saya buat berkenaan dengan lambang ni. Sebenarnya kalau lambang, sekadar lambang, tidak ada pembesaran ataupun tidak ada pengagungan, sekadar lambang tak ada masalah. Tapi bila dah sampai kepada tahap ada kepercayaan, fadilat, duk percaya benda ni memberikan manfaat, memberikan kesembuhan, menunaikan hajat, ini benda yang perlu datang dengan dalil. Tiba-tiba dia percaya satu benda, dah jadi macam satu lambang pula, capal ni kan, dah jadi satu lambang Islam, dah macam orang kata apa, agama-agama lain yang ada lambang. Islam tak perlu lambang. Islam ni kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau ada benda tu dalam dalil, tolong bawakan, kita nak tengok. Sebab kita pun tak jumpa dalil tu, dan kita pun baca pun tak banyak juga kan. Jadi benda-benda ni lah yang menyebabkan asatizah kita ni duk bercakap, asatizah kita ni duk lawan. Kita berdepan dengan risiko. Betul. Ada kawan kita yang pergi ada yang diserang pun di rumah. Pengikut-pengikut dia pergi serang ke rumah malam-malam. Panggil keluar. Sampai takut jugalah kawan kita ni sebab dia ada keluarga. Hanya semata-mata kena nak bela tok syekh dia. Tapi kita bercakap, tetap bercakap. Dan kalau kita diapa-apakan pun, kita kata kita buat tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah bebankan atas kita. Seperti mana kata Ibn Jauzi tadilah, mereka benci saya, hanya semata-mata saya mengkritik apa yang mereka sebut, kerana mereka sebut tidak ada asal. Kan? Bukan kita baik tak, kita silap juga. Ada waktu apa saya silap tadi, ada orang tegur saya, dia kata, mana PKP 2018 Ustaz, 2019. Saya silap betul, 2019 PKP. Kan? Nak sebut kita boleh mengaku kita silap bila kita betul-betul silap. Kita bukan maksum. Yang maksum tu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tadi mufti pun dah sebut kan, tersilap dalam bab beli. Bukan senang nak seorang mufti nak sebut. Saya cakap depan-depan lah. Bukan senang seorang nak mengaku kesilapan, tapi silap satu benda yang biasa bagi manusia. Tak menjatuhkan pun maruah kita, bahkan menjadikan orang semakin percaya. Dia ni kalau dia tersilap, dia akan cakap dia silap. Kalau dia tak betul, dia cakap dia tak betul. Kerana kita bukan nak naikkan diri kita, tetapi kita nak memartabatkan agama Allah. Kita nak memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nak bagi orang faham, kita nak bagi orang sayang kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bila orang dengar kalam Allah, dengar kalam Rasul, dengar pemahaman daripadanya, orang akan rasa tenang. Oh, saya beragama kerana ini Allah Ta'ala suruh, yang ni Nabi suruh. Saya tuan-tuan dulu sebelum belajar bidang hadis pun sama jugalah, ada perasaan cakap je apa nak cakap, bagi je apa-apa amalan nak bagi kan. Tapi akhirnya bila belajar, apa yang ada dalam sunnah ini sebenarnya lebih bernilai. Kan, Zir bin Hubaish datang berjumpa dengan Safwan bin Assal, tanya dia tentang isu sapuan di atas khuf. Sapuan atas khuf, hadis sapuan atas khuf. Safwan tanya, "Ma ja'a bika ya Zir? Kau datang ni sebab apa? Apa yang menyebabkan kau datang?" Dia kata, "Ibtighaul ilm." Saya datang kerana nak menuntut ilmu. Dia terus baca hadis. Dia kata, "Innal malaika la tad'u ajnihatahum ala talib al-ilm." Sesungguhnya malaikat
mengembangkan sayapnya ke atas orang-orang yang menuntut ilmu. Dia tak ada kata kau orang awam je Zir, pergilah balik, tak payah belajar-belajar, kau lempang kamu kau tahu. Beri galakan kepada orang untuk mendengar kalam Rasul. Naddarallahu ra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami', farubba muballaghin aw'a min sami' atau kama qala. Moga Allah menceriakan wajah orang yang mendengar kalamku, menghafalnya, menjaganya dan menyampaikannya kepada orang lain seperti mana dia dengar. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Itu kalam Rasul. Jadi kita sampaikanlah kalam Rasul. Ni bila orang nak dengar dalil, tak bagi pula. Sedarlah diri sikit. Ya, awak tinggi sangat ke? Tinggi sangat ke martabat kita tu dalam agama? Kita pun still lagi merangkak-rangkak juga. Kadang-kadang baca kitab Arab pun salah baris juga, kan? Tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama rendah diri, kita sama-sama tawaduk, kita sama-sama memperbaiki supaya kita sama-sama dapat mengamalkan apa yang Nabi SAW ajar dalam ibadat, dalam ibadat-ibadat kita. Wallahu taala alam bissawab. Terima kasih banyak.